Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Syukri selaku Imam Pengurusian Kuasa Masjid Al-Istiqamah, muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 10 hari bulan Zulqa'dah 1443 bersamaan dengan 10 hari bulan Jun 2022, kita dapat bersama dalam program Majlis Ilmu dengan tajuk Fiqh Al-Khilaf dalam Islam. Apa makna khilaf? Kadang-kadang orang duk bahas apa beza di antara khilaf dengan ikhtilaf. Maknanya tidak sependapat, tak sama. Itu makna khilaf. Ikhtilaf makna perbezaan, tetapi dua-dua tu diguna pakai oleh para ulama. Ikhtilaf ataupun khilaf maknanya satu perbezaan dari sudut pandangan, perbezaan dari sudut pendapat, dan juga banyak lagi perbezaan. Maka itu dikatakan fiqh al-khilaf. Maka para jemaah sekalian, insya-Allah kita fokuskan perbincangan kita ini kepada memahami sebab-sebab berlakunya ikhtilaf. Mengapa orang berbeza pandangan? Sebab apa berlakunya perbalahan sama-sama kita? Kenapa berlakunya tidak sependapat? Ini akan kita bincangkan dalam masa yang singkat ini, sebagai orang panggil mengambil pengajaran dan iktibar untuk kita tangani masalah yang berlaku di kalangan masyarakat. Maknanya perkara ini memang berlaku dan sangat sukar untuk kita mengatasinya, ataupun tak mungkin kita nak hapus. Tapi bagaimana menangani perkara yang terjadi? Alhamdulillah, pihak pengurusi memilih tajuk ini sesuai dengan masa kita hari ini. Apa benda pun di zaman media sosial ni, zaman cucu kita, cicit kita esok, zaman apa wallahu alam, tapi zaman kita hari ini boleh katakan ikhtilaf dalam semua sudut. Tak ada benda yang dia sepakat. Kalau ajak makan pun ikhtilaf juga. Ada orang suka makan mi, ada orang suka makan nasi. Itu pun tak sama. Baiklah para jemaah sekalian, kita mengatakan bahawa bila kita sebut tentang ikhtilaf, bermakna perbezaan, berbeza pandangan. Maka bukan semua ikhtilaf itu berbeza. Ada satu lagi dia panggil ikhtilaf kepelbagaian. Yang ni tak sepatutnya menimbulkan perkelahian. Dia khilaf tu ada yang berlawan, khilaf ada yang berbentuk pelbagai. Jadi kita nak tengok ada dua sekarang. Dan kalau kita kata benda ni benda khilaf, adakah dia satu benda yang dicela pada syarak, dia panggil mazmum, dicela oleh Allah? Kita mengatakan tidak begitu. Maka di sini saya bawa kepada para jemaah sekalian, dia panggil anwa al-ikhtilaf, jenis perbezaan. Kalau pelajar kita ada catatan, dia tulis yang pertama, dia panggil ikhtilaf at-tanawwu', perbezaan dalam kepelbagaian.
ia ni ada keluasan, ada keluasan selagi tidak ada larangan daripada syarak, maka luas. Berbezalah kita nak berbeza setara mana pun, kerana ia satu daripada sunnah rabbaniyah. Dia kata sunnah rabbaniyah mana ketetapan Allah SWT, manusia ni akan berbeza dalam banyak perkara. Jadi kita tengok ikhtilaf tanawu', mana ikhtilaf kepelbagaian adalah merupakan yang pertama sunnatun rabbaniyah. Dia mari daripada ketetapan daripada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rum, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa min ayatihi an khalaqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala jadikan langit dengan bumi satu, langit satu, bumi satu, yang atas yang bawah. Wa ikhtilafu alsinatikum, dan berbezanya lidah kamu. Kita orang Melayu cakap Melayu, tapi tuan-tuan kena ingat, walaupun kita cakap Melayu, dalam bahasa Melayu berapa dia punya lahjah ataupun cara sebutan. Orang Kelantan tak serupa dengan orang utara. Kita dengan sama-sama kita, tak sekira hak suku-suku Sabah Sarawak tu lagilah payah. Maknanya Allah Ta'ala sebut ikhtilafu alsinatikum, berbezanya lidah kamu. Maknanya cara sebutan kita, cara pertuturan berbeza-beza. Jadi ayat ini mengajar kepada kita wa alwanikum, berbezanya warna kita, tak sama. Tak sekira kalau kita nak kira kita dengan orang negro, memang tak sama. Tapi sama-sama kita, sama-sama orang Melayu juga, orang Malaysia pun tidak sama. Ada yang cerah, ada yang gelap, ada yang separuh cerah. Allah kata apa? Inna fi zalika laayatin lil alimin. Itu menjadi tanda-tanda bagi orang yang mengetahui, orang yang mengambil pengajaran. Baik, satu. Dan Allah Ta'ala jadi juga kepelbagaian dalam alam ini. Contohnya, tuan-tuan tanda surah Ar-Ra'di, surah Ar-Ra'di ayat 4. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhil, macam-macam. Saya sampai ke akhir ayat. Tuhan kata apa? Mu akan tengok pokok-pokok, kebun-kebun, a'nab, anggur, nakhil, buah kurma, berbagai-bagai jenis. Semua pokok-pokok ini yang berbeza ini yusqa bima'in wahidin, mari daripada air yang sama. Air hujan itu juga, air telaga itu juga, air penis sungai ini, tapi perbezaan dari sudut buah. Maka kita kata itu kepelbagaian yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang ini tidak ada masalah. Yang kedua, ikhtilaf ini juga termasuk darurah basyariyah. Tabiat manusia dia suka berikhtilaf. Tabiat manusia dia berikhtilaf. Mana ikhtilaf ni satu benda daruri, kerana keadaan manusia itu sendiri, keadaan suasana. Kita tengok manusia ni suka berbeza-beza dalam banyak perkara. Kalau kita nak tengok, suka berbeza dalam banyak perkara. Maka di situ kita tengok contoh. Kita atau ambil contoh yang dekat-dekat dengan kita ni, nanti orang marah. Kita ambil contoh ulama-ulama yang besar, salafus salih contohnya. Perbezaan yang telah berlaku di antara sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Di antara Abdullah bin Umar dengan Abdullah bin Abbas. Dua ni namanya Abdullah. Dua ni semuanya nama Abdullah. Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Abdullah bin Umar, dia tak suka kanak-kanak mari dekat dia. Tak suka. Sebab dia kata budak-budak ni macam-macam, air liur dia lah, apa benda,
Jadi dia tak suka. Berbeza dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia suka kepada kanak-kanak. Dia kata apa? Hum rayahin. Budak-budak ni orang panggil penyeri hidup kita. Kenapa kita tak suka? Kemudian berbeza dua sahabat ni dalam sudut. Ibnu Umar sama dengan mazhab kita ni, mazhab Syafi'i, iaitulah sentuh wanita batal wuduk. Sentuh orang perempuan batal wuduk. Tapi Ibnu Abbas kata tidak. Itu berbeza. Maknanya manusia ni akan berbeza. Jadi di sini kita nampak perbezaan juga yang ketara di antara pandangan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abu Bakar lembut orangnya, tapi tegas. Yang kita kata Sayyidina Abu Bakar ni dia kata tak apa ni, lemah lah. Dia bukan lemah, tapi bersifat lemah lembut. Setelah berlaku peperangan Badar, Nabi bermesyuarat dengan sahabat, apa yang kita nak buat dengan 70 orang tawanan Badar? Nak buat macam mana? Umar jawab, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'ni adrib unumhum. Bagi peluang kepada saya nak pancung semua kepala kepala Quraisy ni. Sebab apa? Sebab mereka ni terlalu jahat, mereka ni telah menghina orang Islam, macam-macam dia buat. Nabi macam nak mencari pandangan lain. Nabi tanya, ayuhan nas, sahabat-sahabat semua, Allah Ta'ala ada beri peluang kepada kita. Kita menguasai tawanan-tawanan Badar sekarang. Apa yang kita nak buat? Umar bangun, ya Rasulullah, bagi dengan saya, biar saya potong kepala pok ni. Nabi tak nak ambil lagi. Nabi ulang sekali lagi, barulah Abu Bakar macam dia perasan, ka'anna, seolah-olah nampak macam Nabi bagi isyarat dia nak pandangan lain, tak mahu pandangan Umar yang keras. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, nara an ta'fu anhum. Saya nampak Rasulullah boleh maafkan mereka. Wa an taqbal minhum al-fida, kita boleh ambil tebusan daripada mereka. Kita boleh ambil tebusan daripada mereka. Jadi maka ketika itu, bila Sayyidina Abu Bakar sebut macam tu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ceria muka dia. Mana Nabi kita setuju. Ini dipanggil tabiat yang berlaku di kalangan para sahabat. Ada yang tegas, ada yang berlembut. Mana itu dipanggil tabiat manusia yang tak mungkin kita boleh ambil. Sama juga dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Waktu dia balik daripada Tursena, daripada munajat, dia tengok puak-puak dia sembah apa? Sembah anak lembu. Maka ketika itu Nabi Musa pegang kepala Harun. Ya Harun, ma manaka izra'aitahum dhallu alla tattabi'ani afa isatamri. Dia pegang janggut kawan tu. Maka itu dia panggil cara Nabi Musa alaihissalam. Tapi berbeza dengan Nabi Isa alaihissalam. Isa lebih berlembut dengan daripada cara yang dibuat oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka para jemaah sekalian, itu dia panggil tabiat manusia. Maka bila kita mari dalam bab fiqh yang kita ada ni pun, dia panggil ikhtilaf at-tanawwu'. Ikhtilaf mengikut kepelbagaian pandangan. Sekarang ni contoh yang paling dekat dengan kita, iaitu tuan-tuan dan puan-puan bersedia sekarang untuk pergi haji. Kita nak pergi haji ke Mekah. Ada yang dah berangkat. KT berapa dah hari ni? Kita doakan supaya mereka selamat sampai, dan insya-Allah kita juga sampai, insya-Allah. Jangan dia kata kota tak ada lagi. Kalau Tuhan nak bagi, tak boleh ya. Baik, kita doakan, dah, insya-Allah. Bila kita nak pergi, tuan-tuan akan diajar 3 kategori haji. Haji ifrad, haji qiran, haji tamattu'. Satu ya hajinya, tapi nama, cara
cara untuk menunaikan haji itu berbeza-beza. Cara menunaikan haji berbeza. Saya nak pergi haji ifrad. Sebab apa? Sebab mazhab Syafi'i kata lebih afdal. Satu. Yang kedua tak payah bayar dah. Bayar dah 300-400 juga dah. Kita pun seorang lagi kata tak, saya nak haji tamattu sebab kita pergi awal, lambat lagi nak wukuf, duduk dalam ihram, banyak larangan, banyak pantang larang. Maka ketika itu dia kata dia nak haji tamattu. Buat. Ada seorang lagi pula, aku tak apa larat lah. Tak apa larat. Sebab apa? Tak kuat nak tawaf sa'i, jadi kita buat haji qiran. Satu amalan, dua haji. Satu kerja, dua ibadah. Dia niat dua-dua sekali. Sahaja aku mengerjakan haji dan umrah. Itu dia panggil haji. Haji apa tu? Haji qiran. Ingat tak? Kau tak ingat aku kursus haji lama-lama ni? Haji ifrad, haji tamattu, haji qiran. Itu satu je. Haji satu. Tapi cara pelaksanaan itu berbeza. Maka kita kata itu ikhtilaf tanawwu'. Tak payah kita mencela, saya mazhab Syafi'i kena pakai haji ifrad. Awak Hambali haji tamattu, kita kata tak sudut main Hambali dengan tak perlu cari Hambali dengan Hanafi. Yang kita naknya nak apa? Yang kita naknya bagaimana kita nak melaksanakan haji dengan cara yang sempurna supaya kita mendapat haji mabrur, sama ada melalui qiran, melalui tamattu, melalui ifrad. Jadi kita kata itu ikhtilaf. Maka para jemaah sekalian, karena itulah kata di para ulama Islam, al-ikhtilafu rahmah. Ikhtilaf ulama itu rahmat. Sebab apa? Contoh haji saat ni saya bagi. Kalaulah haji satu je, haji ifrad, jemaah yang pergi dah seminggu dah pergi haji, bermakna mereka paksa kena duduk dalam ihram selama 40 hari ataupun 35 hari dalam ihram dengan larangan-larangan yang ada. Bukan senang untuk orang yang tak biasa lah. Kalau orang dah biasa, tak ada masalah apa-apa. Contohnya orang India, dia pakai kain sarung tak berjahit, daripada budak lagi sampai ke tua, boleh je. Tapi kita ni pakai kain sarungnya tak berjahit ni, rasa macam-macam, bunyi pelik kata orang dah. Tidur takut terbuka lah, tak selesa sebab kita tak biasa. Maka ataupun macam-macam lagi dia punya kerenah, maka kita kata alhamdulillah Allah Ta'ala buka luas. Maka di situ kata di para ikhtilafu rahmah. Bukan hadis yang dibaca itu ikhtilafu ummati rahmat. Itu tidak. Ikhtilaf, bentuk ikhtilaf yang pelbagai itu adalah merupakan rahmat kepada kita. Sebab itu dalam Islam ni dia panggil dalam hadis yang diriwayat oleh Ad-Daruqutni, Imam Nawawi kata hadis ini hasan dalam Arba'in, inna Allah ta'ala hadda hududan fala ta'taduha. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan sempadan, mana batasan hukum, kamu jangan langgar. Ia ni haram, haram. Ia ni halal, halal. Sebagai dalam hadis lain Nabi kata al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halalnya jelas, yang haram pun jelas juga. Tapi ada di antara yang tak kesamaran. Maka Nabi kata wa farada fara'id fala tudayyi'uha. Allah Ta'ala telah tetapkan kepada kamu fardu, amalan yang wajib, jangan kamu sia-siakan. Solat 5 waktu wajib, jangan tak buat. Puasa bulan Ramadan wajib, jangan tak buat. Apa lagi? Kita punya amal zakat wajib, jangan tak keluar. Haji wajib, jangan tak pergi. Maka yang wajib. Wa harrama asya fala tantahikuha. Perkara yang Allah Ta'ala haram, kamu jangan langgar. Ini haram, arak haram, judi haram, riba haram, rasuah haram, jangan kita langgar. Wa sakata an asya, banyak lagi yang Allah Ta'ala tak sebut.
rahmatan bikum, sebagai rahmat pada kamu, ghairi nisyan, bukan Tuhan terlupa. Maka jangan kamu duk korek cari benda-benda yang Allah Ta'ala tidak sebut. Maka kata itulah kata di para ulama, asal makan minum kita, perbuatan kita, muamalah kita ini asalnya harus, sehingga datang dalil mengharamkannya barulah jadi haram. Habis macam mana kita nak tahu yang ni haram, yang ni harus? Yang ni haram, yang ni harus, yang ni. Maka itulah peranan para ulama telah meletakkan. Macam kita hari ni, ada satu makalah yang saya letak di page kita di internet, tajuk dia rokok. Sini boleh sebut pak rokok ni, nampak orang tak rokok belakang ni. Nah, kalau tempat orang rokok jangan sebut, dia marah dia. Dia kata apa? Rokok, tajuk, tengok dia punya tajuk menarik di apa ni, makalah yang sahabat saya tulis. Tajuk dia, rokok dulu khilaf, sekarang ijma'. Maknanya peringkat awal dulu ulama nak pasang di mana? Nak kata dia ni haram ke harus? Nak kata halal ke makruh? Dia pun cari. Tak jelas lah, makruh kita letak. Nak kata halal 100% macam pelik je. Nak kata haram 100% macam tak kena. Letak label tengah, nama dia makruh. Nama dia makruh. Makruh lah kita pun. Bila mari kajian terbaru daripada pihak kesihatan, dengan kerosakannya, dengan mudaratnya, dengan pembazirannya, dengan banyak benda, maka para ulama semasa yang muktabar, siapa peringkat majlis fatwa, siapa peringkat antarabangsa, meletakkan benda tu jadi haram. Maka disitulah yang mengatakan khilaf itu sendiri asalnya ada keluasan, tetapi para ulama telah mengkaji untuk meletakkan perkara yang tidak ada dalam dalil itu dengan perkara yang sudah ada ketetapan dalam syarak, maka dia jadi benda tu halal ataupun haram. Cerita tentang halal haram ni kena bagi kau pengurusi sendiri, mungkin dia duduk jaga hak tu. Tapi ini contoh. Baik, sesara kita dari sudut yang pertama, khilaf tanamu, khilaf pelbagai ini menjadi satu ketetapan Allah Azza wa Jalla, banyak benda khilaf. Yang kedua, khilaf tabiat manusia, dia akan berkhilaf. Kita ni tak usah cakap banyak. Kalau tengok di Facebook, musim Facebook ni kita kena contoh dengan Facebook, baru nampak celek mata belakang. Kalau tengok di Facebook, Allah, waktu hari jadi ke, waktu belah kek ke, waktu apa, semua tulis isteri tersayang. Macam tak ada orang lain atas dunia nak sayang kecuali isteri dia je. Tak apalah, dia nak, memang bini dia kena sayang. Tapi waktu dia naik kereta, waktu dia balah dua tu, dia tak tulis ya. Kalau dia tulis rasa berat lagi lah. Mana khilaf juga dua tu. Dengan isteri yang tersayang tadi pun berikhtilaf juga. Patut tak ada khilaf dua tu. Aman, tenang lah. Betul ada seorang pendakwah ni kata, kita ni kadang-kadang dengan isteri, suami isteri ni macam itik dalam air. Tuan-tuan pernah tengok itik dalam air? Kepala dia relax, senyap, tapi kaki di bawah tu begini, bergoyang dia punya kaki, bergerak dia punya, latar kata duduk ngaih di bawah tu kuat, atas nampak tenang. Jadi kita, maknanya itu satu tabiat manusia. Tapi khilaf itulah kadang-kadang lebih mematangkan hidup kita, lebih mendekatkan kita, dan kita rasa lebih seronok dalam hidup. Lepas pada dia kelahi sekejap, tak apalah, malam ni jangan duk marah lah, kita ajak pergi makan kat mana-mana, pergi melancong sana sini, paling marah sekali kita bawa dia pergi Mekah senyap. Baik, itu yang pertama, simple, mudah. Yang kedua, kita nak pergi kepada bagaimana nak punca berlakunya khilaf. Dia panggil khilaf at-tadad wa tanazu'. Khilaf berkelahi dan berpaling. Ini punca dia. Inilah yang disebut dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran celaan kepada orang-orang yang berikhtilaf dengan sebab apa? Tulis. Punca yang pertama, sababuhu al-baghyu wattiba'ul hawa. Punca dianya kerana baghyu,
berlaku kezaliman, buruk perangai dan ikut hawa nafsu. Yang ni punca yang berlaku khilaf dalam dunia ni. Siapa berkelahi sana sini, punca dia mana? Ikut hawa nafsu. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, kana an-nasu ummatan wahidah. Asal manusia satu, semuanya ala tauhid, tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin. Allah Ta'ala hantar mari nabi, rasul, memberi khabar gembira, memberi amaran kepada mereka. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, dan Allah Ta'ala turun Alkitab pada nabi masing-masing. Bukan Quran saja, umat dulu, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Kemudian wa makhtalafa fihi illa allazina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Mereka berkelahi setelah dapat kitab. Sepatutnya kita boleh kitab, kita jadi aman lah. Dah, dia balah. Puak-puak Yahudi berbalah tentang kitab Taurat mereka. Boleh Taurat, dia balah. Ada yang tukar Taurat. Taurat berapa jenis? Injil berapa jenis? Sekarang zaman kita ini pun dia pada mazhab banyak juga apa dia tu. Maka mereka berikhtilaf sebab apa? Sebab selepas menerima kitab baghyan bainahum. Mana ikhtilaf bukan kerana jahil, kerana kejahatan dalam diri mereka, maka berlakulah ikhtilaf. Jadi ini dia panggil khilaf, inilah yang dicela pada syarak, yang dicela pada syarak. Maknanya ada ilmu tapi ikut hawa nafsu. Ada kitab depan, tak mau pakai, kita mau yang kita punya, maka tak jadi. Yang kedua, khilaf juga yang menyebabkan kepada perbalahan, perpecahan dan berlakunya perbalahan di antara umat. Masing-masing kumpulan mendakwa dia yang betul, dia yang benar. Ini pilot saya. Dan menghentam orang lain. Maka di sini Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran surah Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang dengan agama Allah semua sekali, jangan kamu berbalah, jangan kamu berpecah. Wazkuru nikmatallahi alaikum. Allah Ta'ala ungkit balik, ingat dulu kamu berbalah. Semasa Nabi kita sallallahu datang ke Madinah, orang Madinah ni ada dua kumpulan besar. Nama dia Aus dengan Khazraj. Tuan-tuan, nama dia Aus dengan Khazraj. Dua kabilah ni dia balah sudah berlalu selama 120 tahun. Dia kelahi, perang, ramai mati, stop. Senyap baik-baik, besar pula anak ni 4-5 tahun, hak budak-budak jadi remaja, ada kes, balah pula, perang pula tu 220 tahun. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan, datangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada ketika itu mereka bersatu. Allah Ta'ala kata sebut, ingatlah nikmat Allah Ta'ala kata kamu bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum, Allah Ta'ala satukan hati kamu. Tapi selepas daripada itu berlaku pula, bila berlaku pula perbalahan, maka perbalahan itu mari daripada hawa nafsu yang diajar oleh syaitan. Syaitan ni di kalangan Yahudi, syaitan di kalangan munafik sentiasa mencari punca bagaimana nak lagakan Aus dengan Khazraj. Cari punca, sikit je kes pecah. Sehingga satu hari Nabi kita berlari pergi ke tempat mereka. Nabi kita cepat-cepat pergi. Sebab apa? Nabi ni orang bagi tahu Rasulullah, Aus dan Khazraj dah mula mengungkit dia punya perbalahan. Nabi kita pergi. Itu dia panggil punca. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Fa innahu man ya'ish minkum, siapa yang hidup lepas pada aku tidak ada, fasayara ikhtilafan katsira, kamu akan tengok perbalahan ikhtilaf yang cukup banyak. Maka Nabi kata apa? Adakah Nabi sebut ikhtilaf patut dia diam? La. Nabi sebut alaikum bisunnati, hendaklah kamu berpegang dengan sunnah aku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dengan sunnah
yang telah disambung tugasnya oleh Khulafa ar-Rasyidin. Jadi Nabi sebut supaya kita berpegang dengan sunnah, barulah selesai kita daripada mana? Daripada perbalahan. Hari ini bila kita sebut tentang punca perbalahan kita, mari daripada mana? Dalam perkara ibadat contohnya. Hak Nabi ajar sudah banyak. Yang Nabi kita ajar sallallahu alaihi wasallam banyak. Kita al-azkar contohnya, ini cara nak berzikir, ini cara nak baca, ini cara nak beribadat, sudah cukup. Nabi Nawawi sudah bawa. Cara nak baiki hati, dia panggil tazkiyatun nafsi. Imam Nawawi rahimahullah taala, dia telah letak satu kitab, nama dia Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin, taman orang soleh, yang diambil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup. Mari pula dalam sudut fiqh, Imam Nawawi telah menyusun sebuah kitab, nama dia Minhajut Talibin, kitab fiqh. Ataupun yang lebih kecil lagi, At-Tahqiq ataupun Al-Khulasah. Maknanya kita mengatakan perjalanan kita tu baik, tenang, aman. Tapi bila mari kumpulan-kumpulan yang lain yang tidak berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada puak-puak batiniyah, puak-puak yang berpegang dengan ajaran yang pelik-pelik, mari ketika itu berlakunya perpecahan. Jadi penyelesaian kita nak lari daripada berpecah, apa yang patut kita buat? Nabi kata fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa. Balik ke sunnah aku dan sunnah para khulafa, ketika itu kamu akan selesai masalah. Baik, kita tahu sekarang ni punca ikhtilaf yang pertama tabiat, letak lagi dah. Yang kedua punca ikhtilaf kerana ittiba'ul hawa, mengikut hawa nafsu. Maka pengikut hawa nafsu berbalah dengan dua sebab. Sebab yang pertama baghyan, Allah Ta'ala sendiri sebut kerana ada penyakit yang tak baik dalam jiwa dia. Ada satu lagi penyakit yang baik, dia panggil ikhtilaf dari sudut ilmiah. Ikhtilaf dari sudut ilmiah, dia tak bawa kepada perbalahan. Contohnya apabila berlaku 4 mazhab dalam Islam: Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Bila kita dengar ada ustaz kita bagi tahu, ustaz kita maklumkan bahawa Imam Syafi'i berkelahi dengan Imam Ahmad, tak ada. Bahkan dia berguru di antara 3 imam. Imam Abu Hanifah, kalau orang kata Imam Syafi'i berguru dengan Abu Hanifah, tuan-tuan kena cuit. Tuan, dah minum kopi ke belum? Kenapa? Sebab Imam Abu Hanifah mati tahun 150, Imam Syafi'i lahir tak ada pada tahun 150. Ini dah sudut fakta. Kita duduk di sini biar ada fakta, kata orang. Bercakap biar ada fakta, jangan main auta. Tapi zaman ta'assub mazhab lain pula. Dia kata tengok awak punya imam tak berani nak keluar ke dunia kecuali setelah imam kami tidak ada. Dia punya cara. Dia kata imammu Syafi'i tak berani keluar dunia kecuali imam kita tidak ada. Bila mati Abu Hanifah, kita kata bukan kerja Syafi'i lah nak tarik tarikh nak keluar bila-bila dah. Itu ketetapan Allah Azza wa Jalla. Tapi begitulah suasana. Imam Syafi'i, imam yang kedua Imam Malik. Syafi'i berguru dengan Malik. Tapi berapa banyak perbezaan yang berlaku di antara ijtihad yang berlaku, tafsiran yang berlaku di antara Malik dengan Syafi'i. Berbeza banyak sekali. Mari pula Imam Ahmad. Ahmad berguru dengan Syafi'i. Guru tak ada masalah. Yang jadi masalahnya pengikut-pengikut. Sebab itulah kalau tuan-tuan baca dalam sejarah, dekat Masjid Haram Mekah saja, dekat Kaabah, ada 4 imam. Satu solat 4 imam. Sebelah Khalid ni Syafi'i, ini Hanafi, ini Maliki, yang ni 4 orang imam. Kenapa 4 imam? Sebab berbeza-beza. Syafi'i baca bismillah kuat, Hambali tak baca. Maliki ada sebahagiannya tak angkat petangan, pakai tok gini. Jadi dia berbeza. Oleh kerana berbeza solat,
kita kena berbeza imam. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala hantar bagi pemimpin yang berfikir. Dia kata kenapa kita ni nak pecah-pecahkan umat Islam. Islamnya satu, Rabbuna wahid, Allah Ta'ala esa, Nabi kita satu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Quran kita satu, umat Islam jatuh ummatan wahidah. Kenapa kita nak berpisah? Maka disatukan imam, kita kata alhamdulillah. Namun begitu masih ada lagi sedikit yang pening-pening pergi Mekah. Dia kata, dia bagi tahu pada jemaah dia, kita akan solat di Masjid Haram Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, 4 waktu. Subuh tak boleh. Anak jemaah tanya, Tok Syekh, kenapa subuh tak lagi? Subuhlah sedap kita perginya, tenang, tak panas. Oh, dia kata tak boleh sebab subuh imam tak baca kunut. Oh, tinggi darjat nak lain kunut. Nah, kita kata ini sedangkan imam-imam sama-sama dia tidak jadi masalah. Yang jadi masalah ni bila mari anak murid yang tidak boleh menerima kepelbagaian dari sudut pandangan, maka timbullah masalah. Maka kita mengatakan itulah punca. Jadi di sini sebagai kita nak simpulkan, sebagai dia panggil fiqh, bagaimana dalam masalah khilaf kita nak tangani supaya kita tidak terjadi di kalangan seperti ini. Saya tulis sebuah buku, tuan-tuan boleh cari ni, Pesta Buku ada lagi tu. Nah, tajuk dia Rahmat dalam Perbezaan. Kecil lah kita. Buku Rahmat dalam Perbezaan ni ana tulis setelah saya balik berdakwah di Malaysia. Kita tengok Allah kuatnya berikhtilaf di kalangan sama-sama kita, ikhtilaf. Ana pun tulis makalah sikit akhir kali keluar satu buku, tajuk dia Rahmat dalam Perbezaan. Jadi kita nak cari perbezaan ulama biar jadi rahmat. Sebagaimana masyhur daripada kata-kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Umar bin Abdul Aziz dia kata apa? Aku suka sangat kalaulah sahabat-sahabat Nabi berbeza pandangan. Kalau sahabat Nabi berbeza pandangan, Ibnu Abbas kata boleh, contohnya. Aisyah kata tak boleh, Ibnu Mas'ud kata lain. Sebab apa? Bila sahabat berbeza pandangan, maka kita ada keluasan. Kita nak pilih pandangan mana yang kita rasa lebih sesuai, lebih kuat. Tapi law kanu ittafaqu, apabila para sahabat berittifaq, satu je hukum, dia jadi ijma'. Ketika itu tak boleh langgar. Siapa dia langgar, dia akan binasa. Mari zaman kita ini tak boleh. Kita mesti jadi satu je. Macam mana kita nak satu benda yang tidak bersatu? Macam mana nak? Maka di sini kita kena ingat. Baik. Maka terdapat beberapa adab, ad-dawabit, syarat-syarat dari sudut akhlak untuk menangani masalah ikhtilaf. Tulis yang pertama, kita ambil sikit lah, jangan banyak-banyak, tak ingat pula kan. Yang pertama, nanti kalau nak tak jumpa cari dalam buku ni, Rahmat dalam Perbezaan. Yang pertama, al-ikhlasu lillah wat tajarrud minal ahwa. Bila kita nak cari pandangan, hendaklah kita ikhlas menuntut ilmu kerana Allah, dan kita bebaskan diri kita daripada kekangan hawa nafsu. Sekarang ni bila kita nak mari kuliah, contohnya orang-orang yang tak setuju dapat poster, pangkah lalu serang, tak boleh dengar. Bukan tak boleh pakai, tak boleh dengar. Habis kalau tak dengar, orang nak cakap, macam mana kita nak tahu? Dengar pun tak boleh. Karena itulah para ulama Islam, ulama-ulama pendidikan, dia mengatakan iza qara'ta faqammish. Bila kamu baca, kamu boleh baca apa yang kamu nak baca. Orang ceramah kita boleh dengar apa dia kata. Tapi wa iza katabta wa iza haddasta, bila kamu nak cerita kepada orang, kamu nak sebar, kamu nak share, fafattish, pastikan benda itu betul baru kita sebarkan. Ni dia tak tanya dah betul ke tak betul. Yang penting saya nak jadi orang pertama menyebar dalam grup. Akhir sekali timbul fitnah, timbul masalah.
Maka kita kena tajarrud. Tajarrud maknanya kita bebaskan diri kita daripada kekangan, kepahaman yang kita rasa kita je betul, orang lain tak betul. Lah. Maka ketika itu kita dengar dan kita boleh buat apa? Boleh buat kesimpulan bahawa yang ni salah, yang ni betul, yang ni tepat, yang ni tak tepat. Kita pergi dengar. Orang ni bercakap qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Malik, kata Imam Ibnu Katsir, kata Nawawi. Satu. Pergi dengar orang lain pula, ini guru saya. Ini yang saya mimpi. Ini entah ambil di mana. Jadi kita boleh buat penilaian sendiri bagaimana kita nak terima berbeza dua ni, mana yang kita boleh terima. Jadi itu antara yang pertama sekali, mesti tajarrud daripada kekangan nafsu terhadap satu perkara. Jadi kalau kita tidak hilang. Yang kedua, kita juga kena bebaskan diri kita daripada sifat terlalu fanatik kepada orang. Sebab itulah ulama kita kata, kita kena tengok apa yang dikata, jangan tengok kepada siapa yang berkata. Kadang-kadang orang yang bercakap tu muda ya dia, budak lagi, tapi Masya Allah ilmu dia, nukilan dia daripada kitab-kitab yang muktabar. Mari hak lain pula tua, kitab pun tak ada, maklumat atau ambil hak zaman bila, zaman tak tahu bila, zaman bila kita mengatakan dah. Maka kita kena tengok kepada kata-kata dia, sumber dia ambil di mana, sandaran ambil di mana. Jangan tengok semata-mata orang yang berkata. Orang yang berkata boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Maka disitulah kita kena letak bahawa kata-kata yang masyhur di kalangan ulama. Baru ni kita ada persidangan di sini. Persidangan dia panggil Qimmatul Ulama'il Muslimin. Qimmatul Ulama'il Muslimin mana sidang kemuncak ulama-ulama Islam untuk membela Palestin. Membela Palestin. Jadi alhamdulillah saya sempat hadir. Salah seorang pembentang tu dia cerita, ada satu kaedah yang dibuat oleh seorang pendakwah di Mesir. Nata'awanu fi mattafaqna, kita mesti tolong menolong, bantu-bantu dalam perkara yang kita ittifaq. Baguslah, betul lah. Wa ya'zuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna, kita memaaf-maaflah kalau benda kita ikhtilaf. Salah seorang pembentang tu kata kena murajaah balik. Sepatutnya natanaqashu fi makhtalafna, sepatutnya kita bermunaqasyah. Apa benda munaqasyah? Kita kena semak balik. Apabila benda tu ikhtilaf, semak balik. Siapa lebih tepat di antara saya dengan awak? Sebab itulah masyhur daripada kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah. Dia kata wallahi ma ubali, aku tak peduli bila aku berhujah dengan orang, aku tak kira siapa dia yang menang. Yang pentingnya kebenaran itu dapat disampai, sama ada melalui lidah aku atau lidah orang lain. Itu kata-kata Syafi'i yang menunjukkan bahawa dia tidak ta'assub kepada kata-kata dia, tapi dia lebih mencari kebenaran. Yang ketiga, al-insaf. Apa makna insaf? Bukan insaf. Kenapa tu? Nampak mengalir air mata, saya ada insaf. Itu insaf. Insaf dengan makna berlaku adil. Berlaku adil. Kita tak kira siapa dia yang bercakap, tapi kalau dia cakap benda betul, kita kena terima. Jangan kata tak boleh. Sebab itulah kata di Sayyidina Umar bin Khattab, dia tulis surat kepada Al-Qadhi Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dia kata, ya Abu Musa, la yamna'ka, jangan menghalang. Kalau semalam kamu jatuh hukum kepada satu orang, tiba-tiba kamu rasa hukum tu tak tepat, mukaji balik, murajaah balik, lebih baik kamu tarik balik daripada kamu fa innal haqqa qadim. Umar kata yang benar tu sudah lama, cuma kita jumpa tak jumpa. Wa innar ruju' fil haqqi khairum minat tamadi fil batil. Kita tarik balik kesalahan kita lebih baik daripada kita berkerah kepala nak mempertahankan benda yang batil. Itu dari sudut insaf. Manakala kita rasa kita tak betul, tarik balik. Ni betul tak betul pun kira betul semacam. Ana ingat waktu ana daripada budak-budak lagi kita dengar ustaz-ustaz kita mengajar, dia kata orang yang suka berdebat ni
Dia nak menang sentiasa. Dia dua orang berjalan, tiba-tiba bunyi dalam hutan ni, bunyi. Seorang dia kata, burung tu. Seorang lagi kata, dok, kambing. Dok main burung kambing, tiba-tiba terbang, naik. Aku cakap dah burung. Dia kata kambing, burung pun dah kambing, terbang pun dah kambing. Nak kata apa? Mana yang betul dia tak mau terima. Terbang apa kambing juga. Tak apa. Kita baliklah dua ni, tak boleh nak bala. Bala apa terbang apa kambing. Maknanya dia panggil kerah kepala dia sampai mereka begitu. Yang keempat, ihsanuz zan bil akharin. Kita kena letak sangka baik kita kepada orang. Kita kena letak sangka baik kita kepada orang. Jangan kita mudah buat tuduhan. Orang itu bermuka-muka, orang ni gini, orang ni lah. Ada orang dia tahu setakat tu je. Mana kalau dia salah, kita kena perbetulkan. Orang yang salah ditegur itu, dia juga kena buka dada dia bahawa boleh jadi kita kena terima kasih kepada orang yang membetulkan kita. Tapi dah hari ni bila orang betulkan kita, dia kata awak dengki tu, mentang ke dia mengajar tak ada orang. Kita sekali kita live sampai 5-6 ribu orang tengok, mau tegur kita. Kalau awak pandai, kenapa orang tak tengok? Kita kata tak boleh buat macam tu. Waktu Nabi pergi Mi'raj, pergi jumpa dengan Nabi, waktu dia berjalan tu, ada Nabi pengikut dia 2-3 orang ya. Ada Nabi yang berpuluh orang, ada ratus orang, ada Nabi yang ramai. Jadi adakah kita nak kata Nabi pun tak betul dakwah juga? Lah. Pasal itulah ahli fikir, ahli motivasi kata ramai tak semesti betul, sikit tak semestinya salah. Yang betul tu ma wafaqal haq. Yang betul tu yang bertepatan dengan Alkitab was sunnah, itu betul. Tak semesti dia ramai. Dan yang salah tu tak semestinya sikit, mungkin ramai pun salah. Kita mengatakan itulah sikap kita. Mana kita kena letak husnuzan, kita kena letak sangka baik kita kepada orang. Kita mengatakan bahawa dia ni tersilap tu. Dalam bahasa Arab dipanggil sabqul lisan. Orang ni salah cakap tu, sebenarnya dia nak cakap lain. Kita banyak juga salah cakap. Kita ni banyak juga salah cakap. Tadi waktu pergi pesta buku tadi, saya sempat melawat 4, dia panggil urai apa benar, istilah baru ni, apa nama dulu bos lah ni, bahasa baru ni, kena berlatih dulu kita. Pergi Telaga ni, buku ni dicetak oleh Telaga Biru. Kita duduk di Telaga Biru, kita pergi sebut kitab orang lain. Jadi budak-budak yang duduk kat depan tu senyum lain macam ni, kenapa sebut kitab orang lain sini? Yang kata lagu mana, situ duduk mikir macam manalah orang yang ada isteri 4-5 orang, ada apa ni, 5 tak adalah, 4 orang 2-3 orang tak, boleh jadi dia salah panggil juga, rasa jaga-jaga sekali. Dia cari pasal, sebut nama kitab pun tersasul kita. Maknanya kita ni kadang-kadang dia panggil sabqul lisan, nak cakap lain jadi lain. Jadi kita kena kata ataupun dia cakap benda yang dia tak faham. Ini masalah. Bila orang cakap martabak tu martabak ni, kita nak martabak juga naik. Anda ingat lagi waktu Allah irham bapak saya dulu, dia mengajar kitab tasawuf. Bila khatam kitab, anak murid dia mari tanya, tuan guru, kita dah khatam kitab ni, puak-puak kita ni dah naik taraf mana ni? Naik martabak mana? Tuan guru kita ni senyum tengok. Dia kata, puak-puakmu ni boleh makan martabak ya? Dia kata, tuan guru sabar hati, kita mengaji kitab tasawuf ni makan martabak ya boleh? Dia kata, aku duk tengok daripada mu mengaji dulu sampai dah ni 2 rakaat maya sunat tak tambah-tambah. Mana sepatut naik martabak, lagi tinggi darjat, lagi banyaklah zikir, bawa lagi kuat daripada dulu. Dia kata boleh makan martabak ya kita ni. Maknanya kita kadang-kadang ada orang bercakap, dia tak tahu apa yang dia cakap. Bila orang sebut martabak tu, martabak ni sebut dia punya akhir sekali hakikat makrifat, kita pun tak tahu apa benda maksud, maka disitulah kita akan terperangkap. Jadi kita letak husnuzan bil akhirin, kita sangka orang ni salah faham, orang ni salah cakap, orang ni, tapi setelah diperbetulkan dia tak mau juga. Tapi ingat, cara nak betul orang ada cara. Sebagaimana kata di Imam Syafi'i, kalau kita nak betulkan orang, kita betul sama seorang. Mana kita cakap dengan dia baik-baik, post up dia ke, ajak dia pergi makan teh, minum air sama seorang, jangan ramai-ramai. Tapi kalau tegur depan-depan, itu dia panggil mengaibkan orang. Bila tegur depan, itu nama dia mengaib.
Jadi kita sekarang ni banyak mengaib ke, banyak menegur, kita mengatakan itulah yang sepatutnya kita kena fikir. Satu lagi yang terakhir lah, kita kena jauhkan diri daripada suka berkelahi. Tak boleh ke kita berbincang, berdialog? Boleh. Sebab tu Allah Ta'ala kata wajadilhum billati yahsan. Allah Ta'ala tak larang langsung kita berhujah, tapi berhujah dengan cara yang beradab. Ni setengah orang ni dia cabar orang. Bila orang kita cabar balik dia, nak ajak berdebat, dia kata tak boleh. Sebab Nabi larang daripada berbantah. Jadi baca hadis lalu, Nabi SAW sebut Allah Ta'ala sediakan syurga yang tengah bagi orang yang meninggalkan al-mira, al-jidal, berbantah. Kita kata waktu kamu kutuk orang itu senang-senangnya, waktu kita ajak mari nak bincang, Nabi kita larang berbantah, kita kata jangan buat macam tu, tak kena tempat. Jadi kita boleh katakan kesimpulan, para jemaah sekalian, dalam masalah benda-benda khilaf ni ada luas. Khilaf terutama sekali khilaf fiqhi. Khilaf dalam masalah fiqh, dalam masalah kepahaman adalah satu khilaf yang memang tak boleh lari dah. Allah Ta'ala sebut wala yazaluna mukhtalifin, kamu akan sentiasa berikhtilaf. Tak mungkin kita jadi satu. Tapi bagaimana? Tengok kata-kata Imam Malik. Tuan-tuan tanda kata Imam Malik ni. Imam Malik kata idza ra'aitar rajul yudafi 'anil haqqi fayashtum wa yasub wa yaghdab. Jika engkau mendapati seorang yang membela kebenaran dengan cara maki orang tu, mencela orang ni, melaknat orang tu, tuduh orang ni, label macam-macam yang tuduh ke orang, walahnya benda tu khilaf fiqhi, khilaf dalam masalah fiqh, tapi kita bagi satu label yang menjijikkan orang dengar. Berat dia ni, benda kecil kan. Kadang-kadang yang ikhtilaf dia tu, kita tanya dia, yang awak marah dengan dia ni sebab apa? Dulu waktu dia solat sini, lepas solat sapu muka, sekarang ni tak sapu dah muka. Jadi benar, sapu tak sapu tu pun di luar solat dah. Kalau besar sangat. Imam Malik kata bila kamu tengok orang ni mencaci, mencela dan melaknat, maka ketahuilah bahawa orang tersebut mempunyai masalah pada niat. Orang betul-betul ikhlas, dia tak akan buat lagi tu. Dia cakap dengan baik, cakap secara ilmiah, secara akademik, bukan menjatuhkan orang, tidak. Li'annal haqq, Imam Malik kata, kerana kebenaran itu tidak memerlukan makian, cacian, kutukan. Tak payah label-label, tak payah. Cukup kita nyatakan yang benar, insya-Allah manusia akan terima. Itu kata siapa? Kata Imam Malik rahimahullah taala. Kemudian satu lagi kata Abu Ja'far Al-Baqir rahimahullah taala, silahul li'am qabihul kalam. Ini bahaya kata-kata. Silahul li'am qabihul kalam. Senjata orang yang hina, orang yang tak punya akhlak, ucapannya yang kotor. Dia nak tegur orang, tapi dengan makian, dengan cacian, dengan laknat, dengan macam-macam tuduhan, label yang dihemburkan, kita mengatakan itu bahasa orang yang li'am, orang yang tidak berakhlak. Orang berakhlak dia tegur dengan baik. Kalau orang terima, terimalah. Kalau orang tak terima, kita kata aku telah menyelesaikan tanggungjawab. Itulah sepatutnya para jemaah sekalian. Sebab itulah orang-orang yang berjiwa besar, tuan-tuan kena baca tajuk dia, orang yang berjiwa besar. Saya tak sempat dah nak tunjuk sini. Kalau kita tunjuk satu je lah, orang jiwa besar ni Imam Ahmad rahimahullah ta'ala contohnya. Walaupun dia dipukul sampai berdarah dia ni, tapi dia kata aku maafkan kepada orang yang pukul aku. Dan banyak lagi contoh-contoh yang tuan-tuan boleh tengok. Salah satu daripadanya Imam Ahmad, dan ramai lagi lah tempat-tempat kita ni pun ada contoh-contoh. Tapi kita nak buat contoh orang yang masih hidup, bagi saya tak selesa. Kata di Ibnu Mas'ud ke siapa di kalangan Imam Salaf, Imam Ahmad, Imam Salafus Saleh, dia kata kalau kamu nak contoh, istannu bil amwat, buat contoh orang yang dah mati. Fa innal ahya la ta'man alaihi fitnah. Orang yang hidup kalau kita buat contoh, jadikan dia ikon, jadikan dia model, kita rasa boleh membawa fitnah kepada orang.
Sebab kerusakan manusia ni mari daripada mana? Mari daripada pengampu-pengampu yang duk mengampu. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, innal rajulu la yatakallam bil kalimah, seorang yang bercakap dengan satu kalimah yang menyebabkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla, dia pun tak perasan, ucapan biasa je, tapi mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla sehingga dia dicampak dalam neraka. Ulama hadis kata kalimah itu iaitulah madhul al-hukam bighairi haq, mengampu pemimpin tanpa hak. Puji-puji sampai kawan tu tak sedar diri, kawan tu ingat dia betul, kawan tu ingat apa yang dibuat ni semua comel belaka, sebenarnya itu satu kezaliman, satu pengkhianatan. Baiklah para jemaah sekalian, kita belajar ilmu matematik, di akhirnya ilmu matematik dari sudut persahabatan. Kita kata, kalau orang tanya kita, awak dengan dia tu setuju tak setuju? Saya semua setuju dengan dia kecuali satu je. Contohnya dia kata, saya tak suka dengan dia ni sebab dia kuat makan. Ni kadang-kadang orang ni bila kita tanya, dia tak ada matematik, dia tak setuju satu benda, dia cantah semua sekali. Saya dulu kawan dengan dia, sekarang ni tak kawan dah. Kenapa? Tak boleh pakai. Bila kita attack dia, tanya-tanya apa yang tak boleh tu, akhir kali dia kata, dia ni kalau makan banyak, waktu nak bayar dia keluar awal daripada kedai. Itu je. Kita kata senang ya orang lagi ni, kita berkawan dengan dia kecuali waktu nak pergi makan. Habis cerita. Kenapa awak putuskan hubungan? Kalau dia ajak makan, sorry, saya dah kenyang, minta maaf, Assalamualaikum. Kalau dia nak pergi makan lain, kita cari. Dia masuk kedai ni, kita kedai lain. Itu je lah. Tapi kenapa kita jatuh hukum sampai peringkat saya dah unfriend, left group, apa dia ni istilah sekarang ni, dengan sebab satu benda yang kita tak setuju. Allahu Akbar. Baiklah para pelajar, para jemaah sekalian, itu jelah secara ringkasnya perbincangan kita. Tuan-tuan, sekali lagi saya syorkan cari kitab kita ni Rahmat Dalam Perbezaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk menghilangkan persengketaan sama-sama kita. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.